Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 4 untuk membincangkan soalan berkenaan tajuk teknologi hijau dan melestarikan alam. Okey, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Okey, dekat sini kita ada beberapa isi penting yang kita boleh highlightkan. Okey, dekat sini kita ada teknologi hijau. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Bila sebut hijau, dia berkaitan dengan alam sekitar. Okay, kita tengok satu persatu. A. Teknologi moden yang dibangunkan untuk kemajuan. Teknologi moden yang dibangunkan untuk keuntungan. Pembangunan teknologi moden yang mementingkan alam sekitar. Okay, so nampak hijau ada kaitan dengan alam sekitar. Okay, D. Pembangunan teknologi moden yang menjadikan kehidupan lebih mudah. Okey, untuk soalan ini, jawapan yang paling tepat adalah C. Alright. Antara berikut, untuk soalan kedua, antara berikut yang manakah bukan tonggak kelestarian dalam teknologi hijau? Okey. Apakah yang manakah bukan? Okey, so kamu perlu tengok apakah yang ini keyword dia adalah bukan. Bukan tonggak kelestarian alam dalam teknologi hijau. Mempromosikan kecekapan tenaga. Of course, kita nak promosikan kecekapan tenaga. Okey, bagaimana kita menggunakan tenaga dengan cekap? Yang tu dipromosikan dalam tonggak kelestarian alam. Mengurangkan kes jenayah, menjana pendapatan negara, meningkatkan kualiti hidup. So ini jelas jawapannya adalah B. Okey, kamu semak jawapan yang kamu telah buat. Okey, baik, kita tengok soalan nombor 3. Apakah bahan api alternatif yang boleh digunakan untuk mengurangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga? Okey, baik, kamu tengok apakah maksud sosio-saintifik. Apa yang kamu faham tentang sosio-saintifik? Okey, isu sosio-saintifik ni sebenarnya timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Jadi kesan daripada aktiviti manusia akan menyebabkan macam-macam fenomena dan perubahan iklim. Okey, contohnya kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan, okey, dan juga kemusnahan biodiversity. So, jadi kalau kita guna bahan-bahan api seperti petroleum, gas asli dan arang batu, kalau kamu nak tahu ketiga-tiga barang ini, petroleum, gas asli dan arang batu ini adalah jenis tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, contoh tenaga yang tidak boleh baharu. Jadi so kita pilihlah tenaga yang boleh baharu. Tenaga yang boleh baharu contohnya sumber tenaga angin, sumber tenaga hidro, tenaga solar, tenaga geoterma dan juga satu lagi biogeosim. So, jawapan dia adalah biogeosim. Jadi tengok soalan nombor 4. Raja di bawah menunjukkan aktiviti X. Ini aktiviti X. Nampak aktiviti X adalah aktiviti penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia di dalam sektor pertanian dan perhutanan. Antara berikut yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti penebangan hutan ini? Okey. So A, menghalang kesan rumah hijau. B, menambah kawasan tadahan air. Okey, salahlah. Menambah kawasan tadahan air. Sepatutnya kalau kita tak tebang pokok tu, barulah kita boleh menambahkan kawasan tadahan air. Menghalang kesan rumah hijau. Menghalang kesan rumah hijau. Sebenarnya kesan rumah hijau disebabkan oleh penebangan hutan akan menambahkan lagi lah kesan rumah hijau. Okey? Menyebabkan penipisan lapisan ozon tak sesuai. Sebab kalau kita tengok berkenaan dengan lapisan ozon, dia berkaitan dengan CFC. Yang mana gas CFC ini dikeluarkan oleh peta sejuk ataupun pendingin hawa. Okey, pendingin ni aircon air conditioner. Okey, D. Okey, D yang paling tepat, meningkatkan kandungan karbon dioksida. Kalau kesan rumah hijau tu dia lebih kepada pembebasan gas karbon dioksida yang lebih banyak. Sebabnya apabila kita buat penebangan hutan, karbon dioksida yang banyak dekat persekitaran udara tidak dapat diserap oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Jadi lebih banyak kandungan karbon dioksida di udara. Jadi jawapannya adalah D.
Seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Okey, kaji pernyataan berikut. Penggunaan bahan api fosil. Okey, penggunaan bahan api fosil. Contoh bahan api fosil ni adalah petroleum, kemudian arang batu, kemudian gas asli. Okey, sebagai bahan api akan menyumbangkan pencemaran udara. Okey, pencemaran udara ni gas yang menyebabkan pencemaran udara adalah contohnya karbon dioksida, kemudian sulfur dioksida. Itu antara gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. So tadi karbon monoksida. Okey. Soalan, antara berikut yang manakah bukan kesan daripada isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor pengangkutan. Pengangkutan kenderaan lah. Okey. Penipisan lapisan ozon ni ingat tadi yang berkaitan dengan gas CFC yang dikeluarkan oleh contohnya peti sejuk dengan aircon. Okey, hujan asid ni disebabkan oleh gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida juga ada terkandung dalam asap kenderaan. Okey. Kesan rumah hijau, of course, dalam asap kenderaan, dalam pengangkutan juga membebaskan gas karbon dioksida. Pemanasan global juga membebaskan gas karbon dioksida. So, yang bukan lebih kepada penipisan lapisan ozon. Baik, soalan nombor 6. Pernyataan berikut menunjukkan beberapa contoh langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah sosio-saintifik dalam salah satu sektor. Kalau tadi kita tengok sektor pengangkutan, sekarang ni dia bagi satu ransangan dalam kotak ni. Apakah sektor yang kita boleh kaitkan? Okey, kawalan biologi, penggunaan baja kompos. Baja ni nampak sangatlah jawapan dia. Siapa yang tak tahu apa maksud kawalan biologi? Kawalan biologi ni adalah kita nak kontrol serangga perosak menggunakan organisma hidup. Okey, berdasarkan interaksi mangsa-pemangsa. Contohnya kita gunakan macam dalam kebun kelapa sawit ataupun dekat sawah padi. Binatang perosak ni, haiwan perosak adalah tikus. So kita tak gunakan racun perosak, kita bela burung hantu ataupun burung helang untuk makan. Kita nak kurangkan populasi tikus tadi. Jadi kita gunakan kawalan biologi. Biologi ni maksudnya kita gunakan organisma hidup. Alright. Soalan ni mudah lah kan? Sektor apa yang terlibat? Mestilah sektor pertanian dan perhutanan. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Kenderaan tenaga solar. Tenaga solar ni kita gunakan tenaga daripada tenaga cahaya matahari. Digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga apa? Okey, dalam pengangkutan kita nak guna bahan api kan? Jadi kita gunakan tenaga solar untuk mengurangkan penggunaan tenaga daripada bahan api fosil. Alright. Seterusnya, soalan nombor 8. Raja di bawah menunjukkan pelepasan sisa oleh sebuah kilang getah. Okey. Apakah jenis sisa yang dihasilkan oleh kilang getah ini? Adakah sisa kertas, sisa makanan, bekas plastik ataupun sisa kimia? Ini soalan mudah. Jadi jawapan dia adalah sisa kimia. Seterusnya, soalan 9. Antara berikut yang manakah bukan sumber bahan bakar alternatif yang bersih? Okey, ini boleh rujuk buku teks. Okey, kalau bukan, okey, kita tengok gasolin. Mungkin tak sure, tapi tengok ni, gas di bawah tekanan adalah sumber bakar alternatif yang bersih. Juga cecair gas asli dan juga hidrogen di bawah tekanan. So, yang bukan adalah gasolin. Okay, gasolin. Alright, soalan 10. Sektor pengurusan sisa dan air sisa memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi suatu bahan yang baru. Kita nak gunakan balik pembuangan sumber air, pembuangan air yang kita gunakan macam di dapur, air-air yang dikeluarkan itu kita cuba olah untuk digunakan semula. Okey, antara bahan yang kita boleh gunakan semula untuk menjadi sesuatu bahan yang baru adalah apa? Adakah sisa air itu kita boleh jadikan sebagai baja kompos ataupun minyak tanah ataupun kertas ataupun plastik?
Yang mana yang paling sesuai? Betul. Jawapannya adalah baja kompos. Pandai pun. Okey, nombor 11. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Okey, aktiviti apa ni? Nampak dia menebang pokok. Okey, menebang pokok untuk membina penempatan baharu. Bagaimanakah aktiviti ini boleh menyumbang kepada pemanasan global? Kamu nampak sahaja perkataan pemanasan global, terus kita ingat tentang satu gas yang sangat-sangat popular yang menyebabkan pemanasan global, iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida. So, bagaimanakah aktiviti ini boleh menyumbang? Bagaimana boleh menyumbang? Okey, kadar penghasilan oksigen bertambah, betul ke? Macam salah kan? Kadar fotosintesis berkurang. Nampak? Kalau ingat CO2, ingat pemanasan global dan kita boleh kaitkan dengan pengurangan proses fotosintesis. Okey, so jawapan dia lebih kepada B. Okey. Soalan 12. Pembakaran hutan, kaedah yang sangat popular bagi sebahagian petani sebab dia mudah. Okey. Namun, di sebalik kemudahan itu akan menyebabkan peningkatan gas rumah hijau. Apa dia gas rumah hijau? Gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida cikgu kata tadi, terus ingat kepada pemanasan global. Nampak? Apakah contoh gas rumah hijau? Iaitu gas karbon dioksida. Nampak? Okey. Okey, soalan 13. Kaji pernyataan berikut. Penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Okey. Kalaulah hutan itu diteroka tanpa kawalan akan menyebabkan kitaran gas karbon dioksida, gas oksigen di bumi akan terganggu. Okey, pernyataan di atas merujuk kepada apa ni? A. Peningkatan aktiviti pembangunan penduduk bumi. Pertambahan penduduk bumi. Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Hutan merupakan peparu bumi. Nampak dekat sini? Kitaran gas yang cikgu sebut tadi ni. Okey. Kitaran gas yang cikgu sebut tadi ni dia berkaitan dengan CO2 dengan oksigen. CO2 dengan oksigen. Okey, kejap ya. Oksigen. Alright. So, kalau CO2 dengan oksigen, dia ada kaitan dengan apa? Kita nak kaitkan dengan peparu. Sebab peparu ni lah proses. Jadi macam satu analogi lah. Okey, analogi peparu bumi. Macam peparu manusia jugalah berkaitan dengan gas CO2 dengan oksigen. So, jawapan dia yang paling tepat adalah D. Okey. Now, soalan 14. Najis lembu digunakan di dalam teknologi hijau untuk menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Apakah bahan berguna yang dimaksudkan tersebut? Okey. Sisa tidak bahaya, bahan api biojisim, tenaga solar, gas karbon dioksida. So, apa maksud biojisim ni? Okey, biojisim ni adalah bahan-bahan seperti bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada haiwan, okey, bangkai-bangkai, benda-benda sisa buangan daripada haiwan dan tumbuhan yang telah mengalami pereputan tapi kita boleh gunakan sebagai bahan bakar. So, najis lembu ni kita boleh gunakan sebagai bahan api biojisim. So, jawapan yang paling tepat adalah B. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan ke-15. Raja di bawah menunjukkan simbol bagi jejak kaki karbon. Okey, pilih jawapan yang paling tepat berkaitan jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon. Okey, so siapa yang masih ingat lagi apa maksud jejak kaki karbon? Jejak kaki karbon ini bermaksud iaitu jumlah gas. Okey, jumlah gas apa? Gas rumah hijau. Apa dia gas rumah hijau? Gas rumah hijau adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dibebaskan dari semua aktiviti manusia. Contohnya macam asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil. Okey. Jadi
dia tanya soalan di sini, bagaimanakah jejak kaki karbon berubah dengan masa? Maksudnya, adakah gas rumah hijau tu bertambah dengan masa ataupun berkurang? Kita boleh nampak pattern ni sekarang kan? Okay. So, gas karbon dioksida tu semakin bertambah masa, semakin meningkat. Contoh sebabnya, penduduk bumi kan semakin banyak. Bila penduduk bumi semakin banyak, meningkat dari hari ke hari, jadi pengangkutan pun akan digunakan bertambah. Bila bertambah penggunaan pengangkutan, jadi bahan api pun digunakan dengan lebih banyak. Bila lebih banyak digunakan, jadi pembebasan gas karbon dioksida pun bertambah. Oleh itu, jejak kaki karbon akan berubah dengan masa. Bagaimana? Ia akan meningkat. Okey, meningkat. Okey, kita masuk soalan bahagian B. Soalan begini akan ditanya dalam kertas 2. Okey, soalan 1. Tengok soalan yang pertama. Raja 1.1 di bawah menunjukkan isu sosio-saintifik di dalam stesen penapis minyak. Ini adalah stesen penapis minyak. Okey, nyatakan sumber bahan api yang digunakan di dalam sektor ini. Okey, apakah sumber bahan api yang digunakan di dalam stesen penapis minyak? Biasanya kita guna apa? Betul, bahan api fosil. Okay, bahan api fosil kemungkinan petroleum ataupun arang batu ataupun gas asli. Okey, itu adalah bahan api fosil. Okey, seterusnya tengok soalan B. Nyatakan dua isu sosio-saintifik yang dihubung kaitkan dengan sektor tenaga di atas. Okey, sektor tenaga dalam perindustrian. Jadi, yang pertama jawapannya ialah apa? Betul. Okey, kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau yang akan menyebabkan pemanasan global. Okey, ataupun kemarau. Itu kesan rumah hijau. Nen, satu lagi apa? Betul. Okey, hujan asid. Hujan asid disebabkan oleh asid sulfur dioksida. Okey, soalan C. Cadangkan satu aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi isu sosio-saintifik. Okey, kita ada isu. Isu ni masalah. Kita ada masalah. Tapi dengan kajian sains dan kita akan buat satu aplikasi teknologi hijau untuk kita kontrol masalah ini. Apakah cadangan untuk apply teknologi hijau bagi mengatasi masalah ini? Okey, apa jawapan dia? Ya, okey, kita guna sumber tenaga boleh baharu. Okey, sumber tenaga boleh baharu kan ada beberapa cara. Kan, sumber tenaga boleh baharu. Apa dia? Contohnya apa lagi? Okey, sumber. Yang ni contoh, yang satulah tenaga solar kan. Okey, ada lagi kan? Sumber tenaga hidro. Okey, sumber tenaga hidro adalah sumber tenaga boleh baharu. Okey, contoh lain lagi, sumber tenaga angin. Okey, satu lagi, sumber tenaga geoterma. Okey, ada 4 sumber tenaga boleh baharu. Ada 4. Cikgu ulang balik. Tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro. Satu lagi, last one, tenaga geoterma. Okey, soalan seterusnya D. Raja 1.2 menunjukkan satu aplikasi teknologi hijau di dalam sektor tenaga. Nampak kat sini dia tulis panel suria. Apakah jenis sumber tenaga yang digunakan di dalam Raja 1.2? Okey, jelas kat sini kan soalan dia. Apakah jenis sumber tenaga itu? Sumber tenaga boleh baharu. Okey, kan? Kita ada dua jenis kan? Sumber tenaga tidak boleh baharu, satu lagi sumber tenaga boleh baharu. Ini adalah jenis sumber tenaga boleh baharu. Contoh, tenaga suria. Ya, okey, ini. Next, soalan. Di bahagian 2, terangkan bagaimana sumber tenaga di 1 lebih baik untuk alam sekitar berbanding sumber tenaga di Raja 1.2. Macam mana yang dikatakan sumber tenaga ini lebih baik? Apabila kita gunakan sumber tenaga suria, adakah kita akan bebaskan gas-gas rumah hijau? Tak kan? Sebab tidak ada berlaku pembakaran pun. Sebab kita guna direct tenaga solar. Jadi jawapan dia, sumber ini tidak membebaskan gas rumah hijau. Jadi sumber tenaga ini tidak menyebabkan pencemaran udara. Okey. Ini bukan lama, sorry. Alam sekitar. Okey. So, soalan 2.
Jumpa kat sini label cekap tenaga. Okey, label cekap tenaga ni kalau kamu perhatikan, ada dilekatkan pada alat-alat elektrik yang tertentu yang kalau kita beli, kita akan boleh tengok berapa bintang dekat label itu. Kalau ada 2 jenis peti sejuk, satu ada label 3 bintang, satu ada label 5 bintang, kita kenalah pilih yang 5 bintang tu. Sebab yang 5 bintang tu dia lebih cekap tenaga. Okey, soalan. Isi tempat kosong dengan menggunakan pilihan jawapan. Okey, bintang ni menunjukkan apa? Bintang ni menunjukkan penilaian tenaga. Pilih jawapan dekat sini kan. Okey, yang nombor 2. Ni apa? 573.80 kilowatt jam. Okey, maksudnya adalah penggunaan tenaga dalam setahun. Okey. Seterusnya. Ini soalan dah keluar. Sebuah lagi peti ais Y mempunyai 3 bintang pada label cekap tenaga. Anda sebagai seorang pengguna bijak, peti ais manakah yang akan anda pilih? Kenapa? Ini jawapan jangan tinggal. Jelaskan jawapan anda. First, kita pilih dulu peti ais yang kita nak pilih. Dan kita bagi reason. Kita bagi alasan. Okey, mula-mula pilih dulu peti ais X. Kerana ia menjimatkan lebih tenaga berbanding peti ais Y. Okey. Faham ya? Okey, soalan C. Namakan satu contoh perkakasan elektrik lain yang ada label cekap tenaga. Dia banyak Tapi kita beri satu contoh sahaja yang diperlukan. Pendingin hawa ataupun mesin basuh. Bagi satu cukup. Ni cikgu bagi 2 untuk kita buat ulang kaji. Okey, soalan seterusnya. Sebagai seorang yang bertanggungjawab, cadangkan satu cara lain yang boleh anda ambil untuk menjimatkan tenaga. Okey, yang ni banyak kita belajar. Cara-cara bagaimana kita nak menjimatkan tenaga di rumah. Okey. Macam mana kita nak kontrol supaya bil elektrik kita tidak terlalu tinggi pada setiap bulan. Bagi satu idea sahaja. Okey, idea cikgu kat sini. Senang saja. Kalau kita tak perlu gunakan alat elektrik tu, kita tutuplah switch elektrik. Pastikan kita cabut plug dia. Okey. Jadi kalau kita buat selalu disiplin diri, nampak saja elektrik yang tidak digunakan, kita cabut plug. InsyaAllah penggunaan elektrik dekat rumah kita tidak terlalu tinggi dan kita tidak perlu keluarkan bil yang tinggi. Tak perlu membayar yang banyak. Okey, soalan 3. Raja di bawah menunjukkan aktiviti yang digunakan dalam sektor pertanian. Nampak sangat kan diguna racun serangga. Okey. Nyatakan 2 kesan penggunaan racun serangga. Racun serangga ni bagus ke tak bagus? Sepatutnya kita gunakan kawalan biologi kan? Untuk jaga alam sekitar. So, apa kesan kalau kita guna racun serangga secara berleluasa? Apa? Apakah kesan yang pertama? Betul. Okey, menyebabkan pencemaran tanah. Sebab ini biasanya racun serangga ni adalah bahan kimia yang boleh merosakkan struktur tanah. Okey. Yang kedua, menyebabkan pencemaran air. Jadi, baja kimia itu akan meresap masuk ke dalam tanah. Bila hujan turun, akan berlaku larut resap. Bahan kimia itu akan masuk dan terus dibawa masuk ke dalam sungai. Jadi, sungai itu juga akan menyebabkan pencemaran air. So, banyaklah organisma akuatik di dalam air itu akan mati. Okey. Seterusnya. Nyatakan satu aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian. Sekarang ini difokuskan untuk sektor pertanian. Macam mana kita nak nyatakan satu aplikasi? Okey, betul. Okey, kita rawat dan proses sisa pertanian bagi membentuk baja kompos. Okey, contoh kita tengok kan. Dekat ladang-ladang kelapa sawit, sekiranya mereka nak membina ladang kelapa sawit yang baru, apabila ditebang, mereka akan longgokkan supaya berlaku pereputan batang kelapa sawit, daun kelapa sawit. Lama-kelamaan dia mereput dan menjadi baja. Kita panggil sebagai baja kompos. Okey, boleh ikut lagi ya?
Okey, seterusnya soalan C. Penyahutanan dilakukan untuk memenuhi permintaan bagi kawasan penempatan dan pertanian yang baru. Apakah kesan penyahutanan yang tidak terkawal? Ni macam soalan diulang-ulang sahaja. Okey, bila kita tak kontrol penyahutanan, jadi hutan itu dah tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan tanah runtuh. Okey, kemudian akan berlaku kepupusan flora dan fauna. Jadi flora dan fauna dah tidak ada tempat untuk dijadikan habitat. Mereka pun akan pupus. Selain itu akan menyebabkan hakisan. Okey, satu sahaja ya. Kamu boleh pilih satu sahaja. Okey, soalan nombor 2. Sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, jelaskan 2 cara yang boleh anda lakukan untuk mengawal aktiviti pembalakan. Cuba kita fikirkan, kenapa orang buat pembalakan? Kenapa aktiviti pembalakan ini semakin rancak dilakukan? Sebabnya, kayu-kayu balak ini digunakan untuk proses membuat kertas. Jadi, bila kita tak berjimat dengan baik, kita tak kontrol cara penggunaan kertas, jadi permintaan untuk kertas akan menjadi lebih tinggi. Bila tinggi, terpaksalah kita buat pembalakan yang berleluasa. Jadi kita sebagai murid, kita kena kontrol cara kita nak gunakan kertas. Dengan cara apa? Mengamalkan kitar semula. Okey, contoh. Ada kertas-kertas yang kita guna macam buku-buku lama, buku-buku tulis lama yang tak digunakan lagi tu kita boleh guna untuk membuat jalan pengiraan matematik ke, ataupun kita gunakan balik semula lah, jangan semua dibuang. Okey. Selain itu, kita jimatlah penggunaan kertas. Macam kotak-kotak semua tu kita hantar kepada pusat kitar semula untuk dikitar semula. Okey. Okey, kita tengok soalan bahagian C, soalan nombor 4A. Nyatakan 3 perbezaan. Sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu serta satu contoh. Kita nak 3 perbezaan dan satu contoh. So 3 tambah 1 kita 4 lah. Kita nak 4 jawapan. 3 perbezaan dan satu lagi contoh. Tengok jawapan dia. Okey, kita boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, letakkan satu tajuk sumber tenaga tidak boleh baharu. Satu lagi tajuk dia sumber tenaga boleh baharu. Okey, kita letakkan contohlah. Sumber tenaga tidak boleh baharu ada 3 ni, petroleum, gas asli dan arang batu. Kemudian kita letak contoh untuk tenaga boleh baharu, tenaga angin, hidro, solar dan geoterma. Okey, dari segi bekalan, kita tahu kan bekalan 3 jenis bahan api ini semakin berkurangan. Jadi kita letak bekalan yang akan berkurangan. Jadi yang untuk sumber tenaga boleh baharu, bekalan akan berterusan. Okey, satu lagi perbezaan dari segi pencemaran alam. Okey, untuk sumber tenaga tidak boleh baharu, biasanya bahan api fosil ini akan membebaskan gas-gas rumah hijau. Jadi gas-gas rumah hijau macam karbon dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, manakala untuk sumber tenaga boleh baharu tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, selain itu, last sekali kita kaitkan dengan kesan rumah hijau. Okey, untuk sumber tenaga tidak boleh baharu menyebabkan kesan rumah hijau, manakala sumber tenaga tidak boleh baharu tidak menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, soalan B. Raja menunjukkan 3 contoh aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Ini sektor pengangkutan, macam mana kita applykan teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Bila sebut sektor pengangkutan, berkaitan dengan kenderaan. Okey, apa yang kita boleh buat untuk kontrol masalah kesan rumah hijau dan sebagainya, isu sosio-saintifik. Contohnya kenderaan hybrid, basikal elektrik dan juga kita boleh carpooling ataupun berkongsi kereta. Okey, soalan pertama. Tuliskan maklumat daripada Raja 4. Okay, soalan 1 ni macam bonus sahaja sebab kita akan guna maklumat yang diberikan untuk menulis jawapan. So, macam mana cara kita nak menulis? Kita ambil semua contoh yang diberikan. Kita senarai satu persatu.
Contoh begini kenderaan hybrid, berkongsi kereta dan basikal elektrik ialah contoh. Ambil balik tajuk besar kat dalam ni. Ialah contoh teknologi hijau dalam pengangkutan. Mudah saja untuk dapatkan 1 markah. Okey, baik. Tengok soalan nombor 2. Kenal pasti 2 ciri sepunya. Okey, 2 ciri sepunya apa? 2 ciri sepunya teknologi hijau tadi tu. Okey. Yang pertama, membebaskan sedikit atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Dia boleh bebaskan sedikit saja atau ada yang langsung tidak membebaskan gas rumah hijau. Contoh macam basikal elektrik tadi kan. Langsung tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey, yang kedua, apabila tidak membebaskan rumah hijau, sudah pastilah tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, ini adalah 2 common characteristic. 2 ciri sepunya. Okey, soalan 3. Berikan 1 contoh lain dan 1 bukan contoh bagi teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey, 1 contoh lain untuk teknologi hijau untuk pengangkutan. Yang pertama apa? Berjalan kaki. Berjalan kaki kita tak bebaskan apa-apa pun gas rumah hijau. Sikit sajalah daripada kita punya proses pernafasan, kita bebaslah karbon dioksida, tapi sikit je pun kan. Dan menaiki kenderaan awam. Ni pun sikit saja. Kita taklah kalau kita bandingkan dengan semua orang gunakan kenderaan, yang tu lagi banyak. Okey, bukan 1 contoh. Yang ni kenderaan yang menggunakan petrol atau diesel sebagai bahan api. Ini adalah bukan 1 contoh teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Di sini dapat 2 markah. Senang saja. Okey, soalan 4. Hubung kait ciri-ciri sepunya. Okey, apabila kita nak hubung kait, kita ambil balik jawapan yang kita tulis tadi tu tentang ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey, ingat balik dah macam mana cara kita nak menulis. Okey, sekarang ni kalau tadi kita letak tajuk tu di belakang untuk soalan yang 1 untuk maklumat tadi, ingat tak yang tadi tu maklumat tu kita letak di belakang kan? Untuk soalan 4 ni kita letak di depan. Nampak? Teknologi hijau dalam pengangkutan ni kita letak di depan. Teknologi hijau dalam pengangkutan ialah kita kaitkan lagi 2 ciri sepunya tadi tu. Ialah teknologi hijau yang membebaskan sedikit atau tidak membebaskan gas rumah hijau, dan ciri kedua tadi tidak mencemarkan alam sekitar. So kita lengkapkanlah untuk jawapan hubung kait. Okey, soalan kelima. Okey, terangkan kenapa jumlah pengangkutan semakin meningkat dan nyatakan bagaimana ia mempengaruhi kesihatan manusia. Okey, ada 2 soalan di sini. Kenapa jumlah pengangkutan meningkat dan kenapa pengaruh kesihatan manusia? So, yang pertama, jumlah pengangkutan semakin meningkat sebab apa? Sebab populasi penduduk semakin bertambah. Kan? Rakyat semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sebab itu, pengangkutan juga semakin bertambah. Okey, apabila pengangkutan semakin bertambah, of course, gas karbon dioksida akan dikeluarkan pun semakin bertambah. Gas kesan rumah hijau kan, gas rumah hijau pun akan bertambah. So, gas rumah hijau ni akan menyebabkan pencemaran kan. So, macam mana kita nak kaitkan dengan kesihatan manusia? Jadi, salah satu kesan dia menjejaskan indeks penglihatan. Bila pencemaran udara berlaku, lebih banyak gas-gas beracun dibebaskan, jerebu dan sebagainya, akan menyebabkan indeks penglihatan pun akan berkurangan. Okey. Okey, soalan 5A. Berikan 2 contoh bahan bakar alternatif yang bersih dan nyatakan kelebihannya. Okey, dia nak 2 contoh bahan bakar dan juga apakah kelebihan 2 contoh bahan bakar tersebut. Okey, kita ambil contoh. Yang pertama adalah gas asli cecair ataupun liquid natural gas, okey, LNG. Dan yang kedua adalah gas asli mampat ataupun CNG, compressed natural gas. Ini contoh Kemudian apakah kelebihan 2 jenis bahan bakar ini, LNG dengan CNG ni?
Okey. Dia punya kelebihan adalah mengurangkan pencemaran udara, tidak membebaskan gas yang mencemarkan alam sekitar, okay, contohnya karbon dioksida, dan juga gas asli cecair ni dan juga gas asli mampat ini adalah menggunakan bahan boleh dibaharu. Alright, so dapat 4 markah lah. Okay, ni dua contoh ni 2 markah, kelebihan ni 2 markah, so 4 markah. Okey, soalan B, kaji pernyataan berikut. Pertambahan populasi dunia menambahkan sisa-sisa pepejar dan air sisa. Okey, nyatakan 3 isu sosio-saintifik berkaitan dengan pengurusan sisa dan air sisa. Untuk 3 markah. Okey, kita nak 3 isu, nyatakan 3 isu. So, apa jawapan dia? Betul. Okey, 3 isu adalah yang pertama, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik membawa kepada pencemaran alam sekitar. Ini ya, isu ini terutama sekali isu ini akan terjadi dengan lebih kerap apabila tiba musim bulan puasa kan. So makanan kita beli banyak-banyak, tak sempat nak dimakan dan dibuang begitu sahaja. So sisa makanan ni kita tak lupuskan dengan baik, akan menyebabkan pencemaran dan kekotoran dan akan menyebabkan penyakit bawaan vektor. Jadi contoh tikus, lipas dan sebagainya akan membawa penyakit disebabkan pencemaran dan kekotoran. Alright. Yang kedua, kumbahan, sisa kimia dan sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut. Okay, penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa-sisa pejar yang tidak terurus dan juga penghasilan kertas yang membawa kepada pembuangan sisa pepejar. Okey, di sini ada 4. Soalan nak 3 sahaja. Saya bagi lebih sikit lah. Okey. Okey, bahagian 2. Ani ialah seorang ibu. Sebagai seorang ibu, terangkan bagaimana beliau boleh memainkan peranan dalam mengurangkan pembuangan sisa makanan. Jadi ibu ni sangat sinonim lah di dapur kan. Jadi sebagai seorang ibu yang baik, macam mana dia boleh kawal pembuangan sisa makanan yang berlebihan? So 2 markah. Jadi kita kena bagi tahu apa peranan, apa yang telah dibuat oleh Ani dan apakah explanation daripada sikap dia tersebut. Okay. So Ani ni boleh mengelakkan pembaziran makanan dengan cara memasak dalam kuantiti yang mencukupi. Okey, soalan 3. Okey, ini adalah soalan dalam konstruk mencipta. Senang saja. Seperti tengok ni. Adi ingin mengubah suai sudut dapur di rumahnya. Dia ingin menanam pokok pudina. Okey, tahu pokok pudina yang bau macam Colgate tu, macam ubat gigi tu kan. Okey, dan berhasrat meletakkan di satu sudut di dapur rumahnya. Kamu kena tahulah macam mana pokok pudina tu. Pokok itu mudah ditanam, okay, menggunakan keratan batang saja. Okay, bagaimanapun Adi kehabisan pasu untuk dijadikan bekas untuk menanam pokok pudinanya. Bantu Adi dengan menggunakan bahan kitar semula. So kita nak guna bahan apa untuk menggantikan pasu? Mudah sangat. Biasa kita guna apa? Macam-macam kita boleh guna. Kita boleh guna bekas minuman. Okey, bekas minuman yang kita beli, minuman dekat kedai tepi jalan tu kan, minuman beli Milo ke dalam bekas plastik tu, yang dalam bentuk cawan plastik tu kan, ataupun gunakan botol mineral water yang dipotong. Kat situ kita dah ada idea dah kita nak buat macam mana. Okey. Now ciptaan anda mestilah mengandungi perkara berikut. Bahan mestilah terdiri daripada tanah, batang pudina dan bahan lain. Okey, dekat sini dia tak nyatakan bahan apa yang kita nak gunakan. So bahan lain inilah yang kamu kena tulis. Okey, method macam mana cara dia dan kamu kena buat lakaran berlabel. Okey, lakaran ini kamu kena lukis dengan betul lah. Jangan kamu buat sketch pula. Jangan sketching. Sketching tu untuk pendidikan seni, okey. Tapi untuk sains kita tak boleh sketch. Kita kena lakar. Tak sama lakar dengan sketch. Okey, cikgu beri satu contoh macam mana. Okey, so di sini nampak bahan-bahan kita tulis balik apa yang telah diberikan. Kita tulis balik tanah, batang pudina. Okey,
botol mineral plastik ni tak diberikan, so kita tulis. So sama juga dengan gunting. Jadi ini bahan-bahan dia. So dapat markah lah di sini. So cara-cara mudah saja. Kamu jangan fikir susah hati ya. Sebab cara-cara yang simple tapi tepat dan padat. So yang pertama, gunting botol mineral plastik. Okay, boleh juga tulis dalam bentuk ayat aktif. Right? Okay, botol mineral plastik digunting. Okay, ataupun gunting botol mineral plastik. Tak ada masalah lah, kita nak buat macam tu pun boleh. Okay, nombor 2, masukkan tanah dan cucuk batang purina ke dalam botol plastik. Kemudian ini adalah lakaran berlabel. Senang saja. Okay, letakkan daun dan label lah. Kita label lah ini batang purina, ini botol plastik. So lengkaplah jawapan kamu. Okay, so itu saja perbincangan bagi topik bab 4. Okay, harap kamu dapat membuat pembetulan sekiranya kamu dah tulis jawapan tu tak betul, tolong buat pembetulan. Okay, itu saja. So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.